السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا الكافرين اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat sambung lagi pembacaan kita di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi manfaat dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita belajar di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita masuk pada hadis yang ke-10 kan. Hadis yang ke-10 muka surat 16. Kata tua kita rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulum masyayikhina fid darain amin. Al-hadithul 'ashir muka surat 16. Al-hadithul 'ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun. Dalam setengah nuskah, innallaha ta'ala tayyibun. Innallaha ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan suci. Jadi terjemahan di sini tulis kebaikan. Bersifat dengan baik. Dalam tayyib ini dihuraikan oleh guru kami, maknanya suci daripada segala kekurangan. Baik di sini maksudnya suci daripada segala kekurangan. Innallaha ta'ala tayyibun ay munazzahun an jami'in naqais. Suci ia daripada segala kekurangan. La yaqbalu illa tayyiba. Tidak menerima Allah Ta'ala melainkan perkara yang baik, mana amalan yang baik. Allah Ta'ala itu suci daripada segala kekurangan, maka Allah Ta'ala juga tidak terima melainkan amalan yang tidak ada kurang dan cacat celahnya. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin, orang-orang beriman dengan perkara, dengan perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada para rasul. Seraya Allah berfirman, wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Ini perintah Allah Ta'ala kepada para rasul. Wahai para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan laksanakanlah amal yang salih. Ini perintah Allah Ta'ala dari kepada para rasul.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu dari makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang lelaki yutilu safar, yang merentas perjalanan yang jauh, yang telah merentasi jarak yang jauh untuk melaksanakan ibadah. Asy'atha aghbar, dalam keadaan rambutnya kusut dan mukanya comot berdebu. Asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, lalu ia lelaki tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanan yang dimakannya ialah haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dibesarkan ia dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimanakah doanya hendak dimustajabkan, maknanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Muslim. Jadi hadis yang sebegitu besar ini menerangkan perkara yang sangat penting di dalam Islam, iaitu pertama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan dan keindahan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala kesempurnaan dan tidak ada segala kekurangan pun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita kenal Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak ada bahkan mustahil padanya segala kekurangan, maka tidak menasabah kalau kita sebagai hamba Allah itu, bila kita beribadah kepada Allah itu, kita buat amalan yang begitu-begitu saja. Sebab apa? Tidak sesuai, tidak menasabah dengan kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tayyibun, Allah Ta'ala itu suci, Allah Ta'ala itu agung, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mulia, Allah Ta'ala itu tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celahnya. Maka tidak seyogia dipersembahkan kepadanya amalan yang tidak sempurna, yang cacat celah, yang tidak sewajarnya dipersembahkan kepada Tuhan yang mulia dan agung seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah pertanyaan kepada kita, apakah pengukur amalan yang diterima? Apakah pengukur amalan yang diterima? Jadi secara zahirnya amalan itu dikira sah dan diterima apabila ada dua syarat. Ada dua syarat. Syarat yang pertama, muwafaqatul amri. Amalan yang kita buat itu muwafaqah dengan perintah Allah. Kita melaksanakan perintah itu sebagaimana, atau kita melaksanakan amal ibadah itu sebagaimana yang dituntut oleh Allah, dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan syarat sahnya, syarat wajibnya, syarat, dan dijagakan sedaya upaya. Apabila dilaksanakan dengan syaratnya, sama ada sembahyang, zakat, puasa, kita mesti melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Dengan kata lain, mendapat ibadah itu sah dari segi perintah. Maksud sah itu muwafaqatul amri, muafakat apa yang kita buat dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua ialah amalan itu mestilah ikhlas. Amalan itu hendaklah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti ada kedua-duanya sekali. Kalau amalan itu amalan yang elok tapi dibuat untuk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dibuat untuk menunjuk-nunjuk kepada sesiapa sahaja, ataupun untuk dipamerkan kepada makhluk mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kata setengah ulama, maka tidak ada bahagian langsung di sisi Allah taala. Ana aghnal aghniya wa ana aghnal aghniya syuraka wa 'anil syarik. Aku ya Allah, aku ini Allah ialah yang terkaya daripada segala syarikat. Aku ini zat yang maha suci daripada segala sekutu. Barang siapa yang mendekati aku dengan amalan yang ditunjukkan ataupun disyirikkan kepada orang lain, ditunjukkan kepada orang itu, dipamerkan kepada orang ini, maka aku tidak berhajat kepada amalan seperti itu. Maka berikanlah kepada orang yang ditunjukkan itu, bukan untuk aku amalan itu. Ana aghnal aghniya'u 'anil syarik. Akulah Tuhan yang paling kaya daripada segala yang kaya. Aku tidak berhajat kepada dengan amalan yang dibahagi-bahagikan begitu. Maka diserahkan kepada ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila riya, apabila ada unsur-unsur tidak ikhlas. Baik setara mana tidak ikhlas tu? Sebab kadang-kadang datang juga ikhlas tu kita kena berubat dulu ataupun kita kena usahakan dulu. Kita sebut Allah, contoh ibadah semayang lah, ibadat lain sama. Contohnya ibadah semayang, Allahu Akbar lillahi ta'ala mula-mula tu. Tapi mari benda lain, mari ingat kepada benda tu, mari ingat kepada benda ni, macam mana tu? Tapi sebenarnya memang dari segi sah semayang tu memang sah lah, kita tidak membatalkan semayang. Tapi mari macam-macam tengah-tengah jalan tu, berkali dekat salam pula baru balik semula di atas landasan saya betul, barulah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Tengah-tengah tu masya-Allah lah, apa jadi tak tahulah, sampai ke Amerika, sampai ke mana, macam mana tu kira-kiranya. Jadi ulama membahaskan dalam masalah niat ikhlas ni, sebenarnya kita bahas dah dulu saya rasa, cumanya mungkin dah lama panjang kita ulang balik cara ikhlas ni, kembali semula daripada hadis yang pertama. Kata setengah ulama, kalau ada sikit selain daripada Allah, ada sedikit bahagian selain daripada Allah, tertolak semua amalan. Ini perkataan daripada Al-Imam Al-Muhasibi. Al-Muhasibi dan juga Izzuddin bin Abdussalam, dua orang ulama. Al-Imam Muhasibi ulama salaf, Izzuddin bin Abdussalam ulama khalaf terkemudian sikit, tapi dua ni sependapat. Masuk sahaja benda selain daripada Allah Ta'ala, amalan tu tak terima Allah. Maksudnya sah tak? Sah, tapi tak terima Allah. Penat ni, tak ada kau pendapat-pendapat yang diskaun sikit ustaz? Sebab berat kita beramal ni. Kalau tak terima, okey, kita cari yang ringan sikit. Carilah pendapat-pendapat ilmu untuk orang kezaman cerita ni. Pendapat yang kedua disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Dia kata tengok mana banyak, mana lebih banyak. Kalau lebih banyak bahagiannya untuk akhirat, untuk Allah, ikhlas, dan sikit saja benda-benda yang selain daripada Allah tu, maka diterima. Mana banyak lillah, banyak yang akhirat, tak ada sedikit saja, maka diterima. Kalau banyak selain daripada Allah Ta'ala, tak terima. Imam Ghazali pun berat juga tu. Maknanya banyak juga. Kalau dua rakaat tu, kalau bagi satu rakaat ikhlas, satu rakaat tak ikhlas, macam mana? Kalau ikut Imam Ghazali, kalau sama banyak, tertolak. Dia nak lebih. Yang mana lebih? Yang mana lebih banyak, itulah yang dia panggil majoriti lah. Demokrasi juga dah kali. Maknanya yang mana lebih banyak itulah yang mengatasi, dan itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kena usaha supaya mengatasi. Itu kata siapa tu? Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Berat juga tu. Berat juga tu dengan amalan kita tu, penat. Jadi sedih hati juga tu. Kita ni rasanya dah macam dah ahli masjid dah. Kalau yang buat selama ni pun Tuhan tak terima, sudahlah, kita nak apa lah, kita tak ada ke pendapat-pendapat lain ustaz? Alhamdulillah ada. Pendapat yang ketiga ni disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami.
di dalam kitab Hasyiatul Idah, terpaksa cari rujukan. Mana sebab apa? Sebab kita harap-harap yang ni lah. Dia kata sebanyak mana ikhlas yang ada tu, walaupun sikit, Allah Ta'ala terima. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal soleh walaupun sedikit, pasti akan dia lihat. Maknanya siapa dia yang buat amal walaupun sikit, ikhlasnya sikit lah. Sikit ya. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Barang siapa yang buat amal soleh walaupun sedikit saja, walaupun sebesar semut yang paling halus ataupun setimbang dengan zarah, kata setengah-setengah pun terjemuh, maka pasti dia akan melihat hasil daripada amal soleh itu walaupun sikit. Dan sebaliknya kalau buat jahat pun begitu juga. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Baik, kembali kepada ayat Al-Quran yang lain, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mempersia-siakan pahala orang yang berbuat baik walaupun sikit. Itu tak akan sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Maknanya kalau ikhlas je sikit, benda lain banyak, yang sikit tu ada juga di sisi Allah Ta'ala. Kalau gitu beruntung sangat. Kalau itu kita berharap sangatlah dengan rahmat Allah Ta'ala, sebab kita ni berada di hujung dah, tak lama dah nak kiamatnya. Kalau kita nak macam ulama dulu terletih sikit tu, mujulah ikhtilafu ummati rahmatlah, harap-harap itulah. Tapi kalau kita hemah yang tinggi, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk disempurnakan ikhlas kita. Jadi bahagian pertama, ibadat tu kena betul. Yang kedua, ikhlas. Baik, kalau ikhlas ada tapi ibadat tak betul, tak jadi ke? Tu kena ulang balik. Pahalanya jadi. Pahalanya dapat, tapi mesti diulang kembali. Contohnya orang sembahyang, kainnya berlubang. Lepas sembahyang, Masya Allah, baru tahu kain aku ni koyak rupanya. Lama dah ni, raya dulu koyak, lupa ni pula baru pakai. Jadi sembahyang tadi memang ikhlas dah. Macam mana? Pahalanya ada tapi kena ulang balik. Pahala mengusahakan ibadah tapi diulang balik, diadahkan kembali amalan itu. Jadi itu bahagian pertama daripada hadis ini, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak menerima daripada amalan itu melainkan amalan yang elok. Amalan yang elok, amalan yang baik, amalan yang harum, amalan yang suci daripada segala kekurangan. Baik. Faqala baik, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Perkara yang kedua disebut di dalam hadis yang mulia ini ialah Allah Ta'ala menekankan kepada semua orang beriman, umat para nabi, itu hendaklah mereka mengikut jejak langkah Rasul mereka. Kita umat akhir zaman, kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita beruntungnya kita ni mendapat Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak salah, bahkan seyogia dan sepatutnya kalau kita tak mampu nak menasyid pun kita berasa bersyukur dalam hati. Beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana hadzukum minal umam. Akulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagian kamu daripada nabi-nabi. Ana hadzukum minal anbiya. Daripada nabi-nabi itu yang seramai 124,000 nabi-nabi itu, aku bahagian kamu. Allah Ta'ala pilih aku untuk kamu. Jadi kata Imam Al-Busairi rahimahullahu ta'ala, oleh kerana Allah Ta'ala telah memilih sebaik-baik Rasul untuk kita, maka kita ni sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Sebab apa? Sebab Rasul kita itu Rasul yang terbaik. Maka kerana itu kita mestilah mengikuti jejak langkah para Rasul, terutamanya Nabi kita SAW. Apabila kita beriman dengan Nabi Muhammad, kata ulama usuluddin, kita beriman dengan semua Nabi-Nabi yang terdahulu. Semua yang kita kenal, yang kita tak kenal, mereka semua itu ialah Nabi kita. Nabi Musa, Nabi kita. Nabi Isa, Nabi kita.
Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi kita, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi kita, alaihimus salatu wassalamu ala nabiyina afdhalis salatu wassalam. Semua itu nabi-nabi kita. Sebab itulah Allah Taala sebut cerita mereka dalam Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi apa disebutkan, wadhkur fil kitabi Ibrahim. Sebutkan dalam Al-Quran itu cerita Nabi Ismail, cerita Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebab mereka itu semua panutan kita, sanjungan kita, junjungan kita. Tapi yang paling utamanya ialah kita mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kata Al-Imam Al-Baqillani, sebagaimana dia ceritakan, Imam Baqillani ni pernah ditanya oleh orang bukan Islam, kenapa orang Islam ni dia sempit sangat? Kenapa orang Islam, orang laki-laki dia boleh kahwin dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, orang perempuan? Orang lelaki-laki Islam boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab. Tapi orang perempuan Islam tak boleh kahwin dengan orang ahli kitab. Tak boleh kahwin dengan orang Kristian. Dia kata ta'assub itu orang Islam. Katanya ta'assub orang Islam itu asyik dia je. Ni soalan ni ditanya pada zaman Al-Imam Al-Baqillani, kurun ke-4 Hijriah. Kurun ke-4 selepas hijrah Nabi SAW, 400 tahun selepas baginda Nabi SAW. Selalu jawabnya, ceritanya masyhur, disebut oleh salah seorang penulis. Saya pernah baca buku ni, cerita perdebatan dia dengan padri-padri Empire Byzantine. Walhasilnya dia kata begini, orang Islam dia beriman dengan semua Nabi. Dia beriman dengan Nabi Muhammad, dia beriman dengan Nabi Isa, dia beriman belaka dengan semua Nabi-Nabi. Kalaulah orang Yahudi tu dia beriman juga dengan Nabi Muhammad, kita akan kahwinkan dengan anak perempuan kita, tak ada masalah. Begitu juga kalau orang Kristian tu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan kahwinkan, tak ada masalah lah. Tapi masalah kita beriman dengan semua Nabi-Nabi. Wa tu'minuna bil kitabi, semua kitab kita beriman. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, satu orang pun rasul kita tak beza-bezakan. Tapi mereka tak, Yahudi sekat Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Isa tak terima. Yahudi yang asli lah, bukan Yahudi politik sekarang. Ada pun orang Kristian dia kata sekat kita kat Nabi Allah Isa. Nabi Isa pun rosak pula mereka akidah mereka pada Nabi Isa tu. Baik, walhasil umat Islam lah umat yang paling sempurna. Jadi apabila kita umat Islam, kita ikut semua Nabi-Nabi. Baik, lagu mana perintah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi? Allah Ta'ala memerintahkan kepada para Rasul supaya makan makanan yang elok. Makan qulu minat tayyibat. Makanlah kamu daripada makanan yang tayyibat. Tayyibat apa makna? Halal, bersih. Halal, bersih. Adakah halal tu bersih tu lain daripada halal? Jawapannya sama, benda sama. Yang bersih itu halal, yang halal itu bersih, bukan benda yang lain tu. Halal tu halalan tayyiban tu, yang halal itu pasti tayyib. Yang halal itu pasti bersih, pasti yang suci. Kalau yang suci itu pasti halal. Yang suci itu halal, yang halal itu suci. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Maksud makan yang tayyibah itu makan makanan yang halal. Jadi rezeki itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud apa semuanya daripada Allah? Yang halal, yang haram semuanya daripada Allah. Cuma kita diperintahkan supaya mencari yang halal. Nabi-nabi diperintahkan supaya mencari makanan yang halal. Begitu juga segala umat nabi-nabi juga diperintahkan supaya cari makanan yang halal. Seolah-olahnya diisyaratkan dalam hadis ini, kalau kamu nak amal kamu amal yang soleh, yang ikhlas, maka kamu mesti tengok kepada makanan yang kamu makan. Bersambung dengan hadis yang kita dah baca sebelum ni. Hadis yang kita dah baca dalam masalah hati tu, macam mana nak membersihkan hati. Jangan makan benda syubhat, jangan makan benda yang kesamaran. Kita baca dah sebelum ni. Sekarang dia tegaskan pula sini, makan makanan yang halal. Kulu minat tayyibati, sambungannya wa'malu salihah, hendaklah kalian para rasul beramal amal soleh. Lepas makan yang elok, amal soleh. Makan yang elok, amal yang soleh. Maka seolah-olah makan elok, keluarlah amal yang baik. Itu memang sudah
sudah serasi dah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang beriman, pengikut Nabi-Nabi, kulu minat tayyibati, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kamu daripada rezeki-rezeki yang halal yang kami rezekikan kepada kamu, yang kami berikan kurniakan kepada kamu. Sambungan ayat tu, washkuru lillah. Sambungannya, kemudian kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mana bersyukur di atas nikmat itu dengan cara melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi itu pedomannya. Jadi siapa dia yang makan halal, itu akan lahir daripada dia amal yang soleh. Kata ulama, man akalal harama asallaha sya'a am aba. Barang siapa yang makan makanan yang haram, pasti dia akan derhaka kepada Allah Ta'ala, sama ada dia kehendak ataupun dia tak nak. Siapa dia yang termakan makanan yang kotor, makan yang haram, dia akan buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dia nak ataupun dia tak nak. Sebab apa? Sebab tenaga tu sudah masuk, makanan tu sudah jadi tenaga dalam tubuh badan dia, dan akan melahirkan benda yang tak baik. Benda itu akan melahirkan benda yang tak baik juga. Hatta kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau kita makan makanan yang halal, kalau kita makan makanan benda yang tak baik, kita buat benda taat, maka akan datang penyakit-penyakit hati yang merosakkan amalan tu. Akan datang penyakit-penyakit hati yang merosakkan amalan tu. Dah qiyamul lail, dah letih-letih, esok Allah letihnya qiyamul lail semalam. Pasal apalah mulut kita cerita kepada orang tu? Sebab apa? Sebab dia keluar juga. Sebab apa? Sebab makan minum kita tu macam mana? Oh, kalau beritahu letihnya, mengatur sikit qiyamul lail. Kalau hebat sikit masuk dalam status Facebook. Alhamdulillah saya dah khatam Quran 30 juzuk hari ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni kali kedua dah tak bulan ni. Masya-Allah tabarakallah. Dah saya nak bagi nak bagi contoh ikutan kepada follower saya. Ya alhamdulillah. Innamal a'malu binniyat. Tapi innamal a'malu binniyat, dengan niat yang baik-baik itulah insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amalan kita ni tak ada. Kita ni sebenarnya tak ada amalan. Ibarat kalau amalan kita tu, kalau kita kata duit kita yang sikit, kita nak tayang kat orang pun tak kena. Duit kalau sikit, kalau banyak pun tak kena. Tak boleh kita letak buku bank. Buku bank tak pada orang. Tak di ruang tamu kau. Ada tabung haji 20,000 dah tu. Tak letak pada orang. Sebab apa? Tu simpanan kita. Tu simpanan kita. Kau bini kita tengok bermasalah juga tu. Oh, duit banyak rupanya. Rupanya tak bagi kepada kita. Susah juga. Jadi baiklah rahsia. Katanya guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala, kalau isteri tanya ada duit tidak? Ada. Ada ke tak ada? Ada. Banyak ke sikit? Ada. Jangan sebut banyak pun jangan. Ya, sikit jangan beritahu banyak. Sikit pun jangan juga, tak kena belaka. Ada. Tu dengan isteri, apatah lagi dengan orang lain. Apatah lagi dengan orang lain. Jadi kerana bimbang tu je amalan kita, makin disembunyikan makin lebih baik kalau amalkan amalan sunat. Kata guru kami juga Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, amalan wajib dizahirkan. Fardu dizahirkan. Bayar zakat, siapa yang kaya bayar zakat, zahirkan. Supaya orang tahu, oh dia bayar zakat rupanya. Bukan kata tu kaya tapi tak bayar zakat. Tengok. Yang wajib dizahirkan. Yang wajib dizahirkan. Sembahyang 5 waktu masjid. Sembahyang 5 waktu masjid. Lebih afdal daripada sembahyang di rumah. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang sunat afdal rumah. Sembahyang sunat hatta kalau qabliyah ba'diyah, sembahyang ba'diyah isyak ni lebih afdal dibuat di rumah. Tapi takut hilang tengah jalan ustaz, tak sapa di rumah. Pergi mengetih mana-mana tak ada sapa, tak sapa ke rumah. Tapi afdal yang sunat-sunat di rumah. Mana yang sunat-sunat disembunyikan. Yang sunat-sunat disembunyikan. Kembali kepada cerita kita ni. Kenapa datang-datang anasir-anasir yang merosakkan amalan kita yang sikit-sikit tu? Dia kata kerana makanan.
Kerana makanan yang kita minum, yang kita makan, minuman yang kita minum, itulah faktornya. Kerana bahagian yang terakhir daripada hadis ni, Nabi kita SAW menceritakan mengenai perkara-perkara yang mustajab doa. Pertama, Nabi SAW menyebutkan seorang laki-laki. Sebenarnya orang laki-laki atau perempuan sama. Boleh jadi doa diterima oleh daripada orang laki-laki, doa diterima daripada Al-Quran. Dan perempuan semua sama saja dalam Quran. Orang laki-laki, perempuan ada berlaku doa diterima. Jadi maksud lelaki ini tak semestinya lelaki-laki. Thumma dzakara ar-rajul, cuma oleh kerana disebut musafir, musafir itu biasanya terbayang orang laki-laki. Sebab orang perempuan bila dia musafir mesti ada orang laki-laki juga. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Perkara pertama yang menyebabkan mustajab doa ialah musafir. Apabila seorang keluar daripada rumahnya, berpergian, berlayar, bermusafir, dan ada walaupun ada sedikit susah ya, dua marhalah keluar daripada rumahnya, maka ketika itu dia berada di dalam keadaan mustajab doa. Kerana itulah Nabi kita SAW mengirimkan doa kepada sahabat-sahabat baginda yang pergi ke Mekah. Nabi pernah berpesan kepada Umar Ibn Khattab, ud'u li ya ukhayya, doakan saya wahai saudaraku. Ukhayya tu my little brother. My little brother, maknanya wahai saudara kecil, saudaraku yang lebih kecil. Mana adikku, wahai adikku Umar, adikku Umar, doakan saya. Nabi SAW mengirimkan doa kepada Sayyidina Umar yang bermusafir untuk buat ibadah. Jadi kata Sayyidina Umar, paling gembira dalam hidup aku, Nabi panggil aku ukhayya. Nabi panggil aku, tamu Nabi suruh doa tu tak ada masalah lah. Sebab Nabi SAW kirim kepada Sayyidina Umar nak mengajar kita mengambil peluang daripada doa-doa orang bermusafir, mengambil peluang daripada orang yang berjalan jauh, mengambil peluang daripada orang soleh, mengambil peluang daripada orang yang pergi ke tempat yang mulia. Semua tu terkandung dalam hadis tadi. Permintaan baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, paling gembira sebab Nabi panggil aku ya ukhayya, wahai saudaraku ataupun wahai adikku Umar, my little brother, ya ukhayya. Satu. Yang kedua, Nabi SAW menyebut asy'atha aghbar, rupanya berdebu, rupanya rambutnya kusut. Maksudnya tidak mempedulikan rupa parah luar. Dia merendahkan diri ketika berdoa kepada Allah. Dia berdoa dalam keadaan betul-betul menzahirkan kehinaan dirinya kepada Allah. Mana dia tak peduli orang tengok ke dia ataupun orang tak tengok ke dia, tak peduli. Semak ke tak semak, tak pakai minyak rambut, tak ada masalah. Sebab aku nak Allah Ta'ala tengok aku. Dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan apa-apa, dan berharap pertolongan daripada Allah Ta'ala dengan rupa yang berdebu, tak payah sapu debu di muka tu. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan merendahkan diri, dengan menzahirkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan menzahirkan kepakiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berharap yang tidak ada harapan. Kata dalam riwayat lain, pada akhir zaman Allah Ta'ala tidak akan menyelamatkan seorang hamba itu melainkan apabila ia berdoa seperti doa orang yang nak kapalnya karam. Maknanya orang yang nak kapal karam tak ada apa dah, hanya dia doa dengan keadaan darurat dah. Itu keadaan doa orang-orang di akhir zaman sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Habis dah sikit dah. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء, menghulurkan, memanjangkan kedua belah tangannya ke langit. Jadi antara adab berdoa mengangkat dua belah tangan. Mengangkat dua belah tangan tu makin tinggi ke, makin tinggi tu makin bersungguh-sungguh. Maka diangkatkan tangan. Kenapa diangkat ke langit? Kerana kiblat doa. Kerana doa itu kiblatnya ialah langit. Sebagaimana sembahyang itu kiblatnya ialah Kaabah Al-Musharrafah. Jadi kalau kita sembahyang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berada di Kaabah tu. Kaabah itu ialah tempat yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita tawajuh, untuk kita menghadap dalam ibadah kita.
Kalau kita sembahyang pun, kalau kita berada di Kaabah sekalipun, kita mesti sembahyang tengok tempat sujud, cuma menghadap dada kita tu kepada Kaabah. Jadi Kaabah itu kiblat. Kiblat dari bagi ibadat solat kita. Maka begitu juga doa, kiblatnya ialah langit. Bahkan sunat kita mengangkat tangan dan memandang ke langit. Sekalipun buta, kata ulama, sekalipun kalau seseorang itu buta, disunatkan mengangkat matanya ke langit. Maknanya dia arahkan pandangannya. Sunat kenapa? Itu kiblat. Permintaan doa kita, bukan jangan dikatakan Allah Taala duduk di langit. Dah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Tidak dibataskan dengan ruang dan masa. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mencipta ruang dan masa. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala. Jadi Allah Taala memerintahkan kepada kita dan Nabi mengajarkan kepada kita supaya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pada keadaan biasanya tidak mengangkat tangannya tinggi, melainkan kata para sahabat ketika sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, Nabi meminta sehingga dia angkat tangan, sehingga kata sahabat nampak ketiak baginda SAW yang putih itu ketika mana Nabi berdoa minta sembahyang minta hujan. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, Ya Rabbi, menyebut nama Allah sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa. Sunatnya paling afdalnya kita menyebut nama Allah, kita menyeru nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah. Itu setengah daripada guru kita. Sebelum dia Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim, sebut berlaku asma Allah husna. Itu sunatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang indah. Serulah, mintalah, berdoalah kepada Allah dengan asma Allah husna. Mana sebelum minta, sebut nama Allah Subhanahu Ta'ala dulu. Ni semua sebab musabab untuk doa itu diterima, yang disebut oleh dalam hadis ni. Baik, selepas habis yang tu Nabi cerita pula benda yang menyekat pula doa. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Makanannya haram. Mana dalam keadaan tadi dia bermusafir, memanjangkan tangannya kepada ke langit, berdoa dengan penuh kehambaan dan merintih kepada Allah, tapi makannya haram. Nabi kata makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, wa malbasuhu haram, pakaian pun pakaian yang haram. Macam mana pakaian haram? Mungkin pakaian itu ambil harta anak yatim, contohnya dia tidak dibahagikan pesaka dengan baik, lalu termasuk harta orang dengan harta dia, ataupun tidak dikeluarkan zakat, bercampur aduklah harta dia dengan harta orang miskin. Sebab setiap tahun tu wajib dikeluarkan bahagian orang fakir miskin, tidak dikeluarkan bercampur harta orang lain dengan harta kita. Maka akhirnya kita guna harta kita tu tak berkat, pakaian kita pun jadi haram. Mana tidak? Wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya bil haram kalau mengikut al-Fadhil Ustaz Hafizuddin bin Hasan, penterjemah kita ni, hafizahullah, orang Baluk. Orang Baluk bukan orang Bolok, orang Baluk. Orang Baluk ni, kata beliau, diberi makan, dibesarkan dengan perkara yang haram. Mana sejak kecil lagi dia makan benda haram. Ada seorang guru, tuan guru masih ada sekarang di Kelantan, iaitu tuan guru Haji Wan Umar bin Wang Nawan. Wan Umar bin Wang Nawan, Pak Muda Haji Umar. Dia kata ghudhiya bil haram ini ialah masalah kita diberi makan benda yang haram sedangkan kita tak tahu. Kita diberi makan makanan yang haram sedangkan kita tak tahu. Ini yang pengenalangan daripada tuan guru ni, tuan guru Pak Muda Haji Umar ni sangat-sangat kena dengan bahasa hadis. Ghudhiya tu kita tak tahu, diberi makan dengan haram. Dia diberi makan benda haram pun tak terima doa juga. Jadi kata guru saya Al-Fadhil Ustaz Qamarul Lail,
hafizahullah taala, dia kata memang bila kita makan perkara yang kotor tidak berdosa. Kalau kita tak tahu, kita tak berdosa. Kalau kita tak tahu, kita tak berdosa. Akan tetapi doa tetap tidak terima selama 40 hari. Tidak diterima selama 40. Kenapa 40 hari? Selama kerana makanan tu ada dalam tubuh kita. Dia masuk jadi berdarah daging dalam tubuh kita, maka tetap tidak diterima. Ni menakutkan sikit. Menakutkan sikit, maksudnya kita dituntut melihat, menjaga makan minum kita. Dan kita tengok, kata ulama, tengok makanan yang diberikan kepada kita, siapa yang memberi. Dan kalau kita tak yakin, terima kata ulama, tapi jangan makan. Terima kerana memuliakan orang yang memberi. Terima kerana memuliakan orang yang memberi. Tapi kita jangan makan kalau kita rasa kita rasa tidak sedap hati. Kalau kita rasa tak sedap hati kita, tapi jangan pula saya tak makan dah ni. Tu dia kecil hatilah. Terima dulu, terima kasih, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah Taala balaslah pada kamu. Doalah, tapi kita tak makan. Jangan beri pula ke anak-anak. Kalau sebab apa? Sebab ikut terjemahan Ustaz Hafizudin tu, kalau kesian pula anak-anak kita makan benda lagu tu. Sebab nanti, sebab anak-anak yang membesar itu jadi darah daging dia, tak memang tulang belulang dia tu terbina. Sedang kanak-kanak yang membesar tu dibesarkan dengan benda haram. Itu lebih kesannya besar, berat kepada kita kalau yang ialah kita minta jauh belakang, kita tak tuju kepada mana-mana orang. Cuma kalau kita tengok makanan, kemasukan yang kita masuk dalam rumah tangga kita, makanan yang kita yang bawa, yang kita beri kepada keluarga kita, tu akan menjadi kesan kepada anak-anak, pada pendidikan anak-anak kita, pada pertumbuhan dia dari segi akhlaknya. Ini sangat-sangat utama. Kata Imamul Bajuri, masalahnya bukan tak tahu nama Asmaul Husna. Kita berdoa, kalau sebut semua nama-nama Allah Ta'ala dengan merintih air mata pun, kalau tidak ada makan, kalau tidak ada makanan itu, ada makanan kotor, tetap tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu sebabnya doa pada akhir zaman itu tidak diterima. Tapi dapat pahala juga berdoa. Tidak diterima. Baik, panjang juga ni, cuma sikit satu bahagian terakhir. Apakah makna doa diterima? Doa diterima ada 4 maksud. Pertamanya, apa yang kita minta dapat. Tu yang makna pertama. Kita minta kereta putus harga, dapat kereta putus harga. Ya Allah, kenal sangat dah kereta arus ni. Ya Allah, berilah rezeki kepada aku, nak pakai kereta juga, pakai arus lah, insya-Allah. Contoh itu jangan. Maka dapat betul-betul arus. Baik. Ada yang kedua, Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta. Allah Ta'ala bagi yang lebih baik. Ya Allah, nak kahwin sangat dah dengan si siapa tu, ikutlah nama siapa pun. Nak kahwin sangat, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kahwin lebih baik lagi. Tak dapat mula-mula tu perah juga. Rupanya alhamdulillah, rupanya isteri ni lebih baik lagi daripada yang kita nak dulu. Tu yang panggil Allah Ta'ala beri yang lebih baik daripada apa tu pun diterima juga doa tu. Mana doa kita telah diterima sebenarnya. Doa kita telah diterima. Allah Ta'ala tidak beri yang kita nak, Allah Ta'ala beri yang lebih baik. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak beri kepada kita doa tu, gak minta yang tu, minta yang ni, tak dapat belaka, tapi Allah Ta'ala hindarkan kita daripada musibah dengan sebab berdoa tu. Jadi berdoa ni menguntungkan kita, menyelamatkan kita daripada bencana-bencana. Dengan sebab kita berdoa, ya Allah, angkatlah bala penyakit daripada negeri kita, negara kita ni. Dengan sebab tu tak kena kita corona, walaupun kita ni kontak rapat pun. Contohnya lah. Jadi dengan sebab apa? Sebab kita sentiasa berdoa. Itu pun doa yang diterima tu. Doa yang diterima. Sudah diperkenankan doa tu. Yang terakhir, tak dapat yang diminta, yang lebih baik pun tak dapat. Duduk sepanjang hidup dia duduk dengan musibah. Allah Ta'ala taruhkan semuanya di akhirat. Allah Ta'ala semua taruhkan doa tu
Semuanya Allah Ta'ala bagi di akhirat semuanya. Maka ini kata ulama menguntungkan. Ini kan sehingga akan disebut pada hari akhirat nanti orang yang sampai ke dalam syurga tu dia tercengang. Ini saya punya ke ya Allah? Ya. Apa amalan yang saya buat sampai begitu sekali? Semua ni hak saya kok. Jadi tanya ahli syurga ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini memang bahagian kamu. Amalan apa dah yang saya buat siapa saya boleh buat begitu besar ganjaran saya ni? Ini doa kamu yang tidak diterima. Mana kamu dibesarkan ganjaran di akhirat ni kerana ada doa-doa yang kamu minta dulu aku tidak beri di dunia mula, maka aku beri di akhirat. Kalau begitu kenapa? Kalau begitu jangan terima semua ya Allah. Itu masa sifat manusia ni di akhirat pun lagu tu lagi. Kalau gitu tak baik tak bagi berlaku lebih besar lagi pada ni dalam syurga pun lagu tu lagi. Manusia. Jadi tak rasa cukup. Jadi walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu maksud diterima, diperkenankan doa. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjagakan makan minum kita dan juga makan minum keluarga kita, anak-anak kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan yang sebaiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fadhal. Ubat gelatin ya. Ya kalau tak ada yang lain boleh nak menyelamatkan nyawa Kadang nak bilang jatuh tu memang antaranya hidup dengan mati dah tu. Dia segala benda yang benda-benda kotor ni ada dua. Pertamanya najis, berubat dengan najis. Yang keduanya berubat dengan arak. Dua benda tu berbeza. Arak, berubat dengan arak ada larangan khusus. Tidak boleh berubat dengan arak. Tapi walaupun arak tu najis juga, arak tu pun najis juga. Cuma dalam masalah berubat dengan najis ini, apabila dah tertentu dia, kata ulama fiqh, dah tak ada yang lain dah. Dah tak ada yang lain dah. Maka apabila dah tertentu dia, maka ketika itu diambil sekadar perlu lah. Tak boleh lebih dah lah. Nak bersedak-sedak dengan dia. Kita tengok pun kerana sekadar tu lah, sekadar untuk, sebab kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, kalaulah takdirnya semua makanan di atas muka bumi ini semuanya haram berlaku. Kata Imam Ghazali, kalaulah semua makanan di atas muka bumi ini semuanya benda haram, nescaya makan yang dimakan oleh orang Islam tetap halal. Macam mana? Kalau semuanya haram, maka tak ada benda halal atas muka bumi ini, tetap yang dimakan oleh orang Islam tetap halal. Macam mana tu Imam Ghazali? Sebab orang Islam hanya ambil sekadar daruratnya, sekadar yang perlu saja. Kalau darurat, dia darurat ni di antara untuk jaga nak mati ataupun pergi kepada diluahkan sikit kepada hajat. Itu mengikut fatwa lah. Maknanya kalau memanglah kalau tak makan tak mati. tak makan hari ni, tapi kalau tak makan tak ambil dos dia, akan risikonya besar. Itu pergi kepada hajat. Memang kalau darurat ni kalau tak makan mati. Tak makan hari ni esok mati, ataupun 2 minggu lagi mati. Mengikut dia gitu. Tu baru darurat. Tapi kalau tak makan tu besar risiko, dipanggil hajat. Mana ada keperluan untuk dia makan. Jadi makan pun dengan dos yang begitu sajalah. Jadi ketika itu kata ulama, apabila idza ta'ayyana, bila dah tertentu itulah ubatnya, tak ada yang pilihan lain dah, maka terpaksa lah makan. Tak. Sebab ketika tu dia terpaksa makan. Dia terpaksa. Ya ya. Iyalah, dia dipahami daripada, kalau kita faham yang bahagian belakang tu senang.
Kalau kita faham bahagian belakang tu, yang kita minta tak dapat, ya Allah berilah kemenangan pada umat Islam, ya Allah berilah berilah tolonglah kepada saudara-saudara kita di Palestin, ya Allah tolonglah. Tapi tak juga terdapat, kita tak dapat juga tengok sekarang. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah beri pahala dah kepada kita. Jadi kalau kita tengok yang tak terima tu pada yang kita nak sekarang. Kalau kita tengok, jadi kita kata kalau tengok kepada bahagian belakang tu, maksud mustajab, doa yang mustajab itu ialah merangkumi 4 perkara tadi. Kalau kita legalah sikit, tak sia-sialah. Wa qala rabbukum ud'uni, cumanya bukanlah kata benda yang minta barang jadi. Bukan semua. Atau orang-orang terpilih saja. Orang-orang terpilih, orang yang disebut dalam hadis atib mat'amaka takun mujabad da'wah. Nabi beritahu pada seorang sahabat, wahai Muaz, perbaikkan makanan kamu, mustajab doa kamu. Maksudnya doa kamu pasti diterima. Jadi secara sejarahnya memang dia doa apa pun terima. Doa dia diterima. Mana apa yang diminta, apa itulah yang jadi. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia. Tapi kalau kita tengok kepada maksud mustajab tu luas, maka kita berharap segala permintaan dan doa kita yang tak diterima pada sekarang tu, Allah Ta'ala berikan yang lebih baik. Allah Ta'ala hindarkan kita daripada musibah, dan Allah Ta'ala pertaruhkan sebagai khazanah pemberiannya yang lebih besar nanti di akhirat, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.